Okey. Tu satu tu. Tadi tu pasal dulu PMX kita pernah buat laporan polis tentang Daim semasa beliau jadi Menteri Kewangan. Ya. Salah laku yang dilakukan. Tapi masalahnya bila time dia buat laporan polis tak ada sebarang tindakan. Tu macam mana tu? Adakah sekarang ni waktu Sekarang ni bila dia dah ada kuasa, mestilah dia kena benarkan siasatan dilakukan oleh pihak SPRM. Janganlah dia halang-halang. Kan? Sekarang ni alhamdulillah lah sudah ada tindakan diambil ke atas Daim. Maknanya kalau dulu syok kan, dia boleh jadi kaya raya, boleh hidup dengan mewah, dengan bank di merata dunia. So takkan kita nak biarkan. Bukan suruh tangkap terus dakwa, terus penjara. Tidak kan. Kita suruh siasat supaya bila lepas siasat kita tahu semua sekali dari mana datangnya kekayaan Ismet Ulam Raja. Kan? Yang ini kita nak tahu dari mana Ismet Ulam Raja mendapat kekayaan yang luar biasa. Ada bank di Madagaskar, ada bank di Afrika, di banyak tempat, Bangladesh dan sebagainya. Bukan ada kedai jual sate. Ada bank tuan-tuan. Banyak tempat kan. Kalau tak salah tak perlu takut. Baru siasat saja. Sebab bila siasat barulah tahu kan dari mana datangnya duit kekayaan dia yang luar biasa kan. Adakah kemungkinan kerana menjual garam? Jual garam bukit pun tak boleh buka bank tuan-tuan kan. Kena faham tu. Ada ayat tu dalam maksudnya. Okey. Tapi tu statement Daim petang tadi tu, dia ajak rakyat supaya melawan kezaliman PMX ni tu. Dia bukan setakat ajak rakyat melawan kezaliman PMX. Dia nak selamatkan negara. Daim nak selamatkan negara. Berpuluh tahun duit rakyat dah diselamatkan oleh Daim. Hari ni dia baru cerita nak selamatkan negara. Dia ingat dia bawa kursi roda, tak pakai cermin mata, pakai selipar getah, selipar Jepun orang akan simpati lah. Orang akan lupa tentang apa yang dia dah lakukan. Hadaplah apa penganiayaan yang kau buat pada Datuk Seri Najib, pada Datuk Seri Anwar dulu kan. Kau upah Khalid Jeffrey semua sekali. Hari ni kau hadaplah kan. Berapa ramai orang jatuh susah, sengsara akibat daripada perbuatan kamu. Hari ni kamu hadaplah kan. Kalau kamu tak bersalah, maka mahkamah sendiri akan memutuskan kamu tak bersalah. Jadi apa perlu bimbang? Nak selamatkan apa lagi? Negara dah selamat dah bila kau tak berkuasa. Bila kau tak berkuasa, bila atuk tak berkuasa, selamat dah. Selamat dah. Okey, ada lagi? Tapi tu saya pelik bila PMX cuba nak banteras menjadi rasuah ni apa sini, tapi masih ada juga orang yang nak support Daim ni macam geng-geng muda ni. Kita kena faham geng-geng muda ke geng-geng tua pas ni ke ataupun geng-geng bersatu ni, mereka ni nak kuasa je. Mereka nak kuasa. Selagi Datuk Seri Anwar berkuasa, selagi itu mereka tak berkuasa. Selagi Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, mereka takkan jadi menteri. Jadi kena fahamlah kalau mereka ni berhempas pulas untuk menjatuhkan kerajaan Madani ni, ialah untuk mengangkat puak mereka menjadi kerajaan. Kalaulah Muhyiddin ke, Azmin ke, Hamzah ke menjadi Perdana Menteri, mereka ada peluang untuk menjadi menteri. Mereka ada peluang untuk menjadi duta besar, makan gaji buta. Itu kena faham. Tak ada lebih daripada itulah. Untuk menyelamatkan negara ke apa benda ni semua mengarut tuan-tuan. Dia orang tak pernah fikir pun nak menyelamatkan nyawa tuan-tuan. Kalau mereka fikir tentang menyelamatkan nyawa tuan-tuan,
Bukan nak menyelamatkan tengkuk dia sebagai Perdana Menteri. Dia tak lockdown satu negara tanpa memikir implikasi. Bila dia lockdown satu negara, rakyat tak boleh cari pendapatan secara sempurna, ekonomi runtuh, lingkup, negara dibeban dengan hutang. Bila tak ada pendapatan, dipinjam sana, pinjam sini, kan? Bila rakyat dah hilang income, rakyat terpaksa habiskan simpanan sepanjang tempoh PKP, kan? Kemudian tak cukup simpanan, rakyat merayu supaya kerajaan bagi peluang keluarkan duit KWSP. Dah keluar kali pertama, rakyat terpaksa merayu kali kedua, kali ketiga, kali keempat kali kerajaan kena bagi KWSP. Masih lagi minta. Masih tak selesai masalah. Lepas tu rakyat terpaksa pinjam dengan Along. Bila tak boleh bayar pinjaman, akhirnya ada yang mengambil jalan pintas nak menyelamatkan daripada keluarga teraniaya dan sebagainya, mereka bunuh diri. 143% peningkatan kadar bunuh diri zaman Muhyiddin Yassin. Inilah zaman kegelapan, tuan-tuan. Tapi ada juga bahalul yang undi Perikatan Nasional. Apa saya boleh buat, tuan-tuan? Tiap-tiap hari saya berceramah, bercakap dengan tuan-tuan. Bukan yang mendengar ni lah. Kalau mendengar ni biasanya okey. Kecuali puak-puak walaun yang mendengar ni, yang duk komen, duk walabot, kan. Yang ini dengar masuk tinggi kiri, keluar tinggi kanan. Ada 2 orang nak masuk ni. Faris Muhammad. Assalamualaikum, Faris. Assalamualaikum. Goreng ikan ke? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni apa benda ni? How to run a show. Dia nak show apa pula kat sini? Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Okay, ada satu soalan ni, Tok. Bila kita tengok kes yang sangkut pada Daim ni adalah gagal isytihar harta, betul tak, Tok? Dia bukan sangkut, belum sangkut. Itu baru pendakwaan pertama. Macam Datuk Zahid. Pendakwaan pertama, Tok. Datuk Zahid mula-mula kena 40 dia memang pendawaan. tak pernah declare lah dia punya aset tu. Yang itu paling cepat. Apa peluang kerajaan ataupun mahkamah untuk menjatuhkan hukuman ni? Peluang dia besar ke tidak, tu? Sebab saya mempunyai lebih 50 bilion ni tak pernah diisytiharkan, tu. Saya mempunyai keyakinan bahawa kalau Peguam Negara sudah sampai ke tahap pendakwaan, maknanya Peguam Negara begitu yakin bahawa dia boleh menang kes ni. Biasanya begitu, kan? Lainlah masa zaman Peguam Negara yang dulu. Pendakwaan itu sendiri cacat. Maknanya ada loopholes, ada kelemahan pada pendakwaan itu sendiri yang menyebabkan mahkamah memutuskan untuk buang kes Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab pendakwaan itu ada kecacatan. Tapi bukan semua kes dia dibuang. Sebahagian, ada 2 kes tak silap saya yang dibuang. Yang lain tu masih diteruskan. Okey? Satu lagi soalan tu. Okey. Kalaulah didapati bersalah tu, adakah harta aset tu akan dirampas dan dipulangkan balik pada rakyat tu? Saya rasa begitulah lebih kurang. Sebabnya biasa bila time dah dikenal pasti, akhirnya akan ada hukuman. Hukuman tu boleh berbentuk denda, hukuman tu boleh berbentuk penjara, kan? Tetapi aset ini nanti kita tengok nanti apa keputusan mahkamah. Okey tu, saya turun dulu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhazzab, silakan Muhazzab. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya nak tanya sikit, Tok. Okay. Saya baca dalam berita tadi, Daim ada kata lah, there will be repercussions
Apa repercussion yang Datuk rasakan yang Daim boleh buat dengan keupayaan dia? Dengan keupayaan Daim ini, hanya seseorang yang, bagi saya lah, kalau tanya saya secara peribadi, satu orang yang betul-betul mempunyai kuasa kewangan yang luar biasa saja yang boleh memberi kesan kepada ekonomi negara. Dan saya tak terkejut kalau Daim boleh melakukan serangan kepada Bursa Saham Kuala Lumpur, boleh lakukan serangan. Kewangan mungkin, mata wang mungkin tak berapa kuat, tetapi kalau dia boleh beri kesan, maknanya memang Daim ini seorang penyamun besar yang telah meranapkan dan telah menyakau dana negara dengan luar biasa banyaknya, yang hari ini yang dapat dikesan aset harta yang diungkapkan oleh SPRM tu hanya sikit, hanya sikit berbanding dengan kekuatan sebenar yang tak dapat dikesan kerana Daim ni banyak letak proksi nama orang lain untuk memegang aset equity dia dalam mana-mana syarikat. So kalau dia sendiri kata ada repercussion, ada kesan sampingan yang boleh berlaku akibat daripada pendakwaan terhadap beliau, saya tak terkejut. Sebab saya yakin dia dah menjadi Menteri Kewangan kepada Mahathir ni begitu lama. Dia juga bukan hanya, saya yakin, ni keyakinan saya, mungkin bukan hanya duit dia, termasuk duit Mahathir. So memang dia boleh buat macam-macam pada Bursa Saham Kuala Lumpur, dan dia juga boleh buat terhadap mata wang kita. Tetapi yakinlah, kalau Daim sebegitu bodoh untuk mendedahkan bahawa duit yang dia rompak lebih daripada apa yang hari ini SPRM tahu, silakan. Buatlah apa dia nak buat, baik-baik orang tak tahu kemampuan dia, nilai sebenar diri dia. Kalau dia boleh rosakkan Bursa Saham Kuala Lumpur, maka orang akan tahu berapa aset dia yang sebenar. Okey.